dan kita akan berakhir dengan dasar pembelajaran digital tahun 2025, which is next year. Dan tahun ini adalah semua kepada pemantapan. Ada 4 perkara yang kita perlu buat dalam tahun ini. Minta maaf saya tak boleh nak kena request. Saya lupa tukar setting sebab saya ingatkan dasar pembelajaran digital ni terkawal. Okay? Jadi nanti kalau ada masa sekejap lagi kita akan buka sebab saya ada dalam pembentangan saya lain. Okay, saya ceritakan ada 4 perkara yang kita perlu lakukan pada tahun ini. Satu adalah tentang infrastruktur. Dia sepatutnya lebih daripada 80% daripada infrastruktur di kampus, lebih daripada 80% kemudahan kepada pelajar, capaian dia. Jadi itu kenapa saya tekankan, sebab itu accessibility. Okay. Yang kedua adalah kolaborasi luar. Kolaborasi luar maknanya dah sampai masa untuk kita dapat recognition daripada orang luar. Dan yang luar yang kita masukkan itu adalah tentang global lah, sebab sasaran kita pada pelajar adalah global 6C. Saya suka panggil bukan 6C sahaja, saya suka panggil G6C, Global 6C, ataupun GC, Global Competency 6. Okay? Sebab kita kena tekankan global tu. Pengalaman saya pergi dari kampus ke kampus, mereka selalu ada pensyarah yang katakan, what is the difference sekarang ni KPTB, OPD? Sebab kita orang memang sama ni buat komunikasi, kita orang memang buat kolaborasi antara kelas. Jadi saya kata adakah ada elemen global display, sebab sama dengan sebelum rektor timbulkan motor tu, sebenarnya motor tu rektor ambil daripada visi dengan misi. Jadi misi kita memang kita dah kata ke taraf dunia. So memang dari dulu lagi kita dah janji pelanggan kita pada orang luar bahawa kita adalah peneraju kecemerlangan guru-guru yang bertaraf dunia. Okay? Sesuai dengan PPPN anjakan 1. Okey. Dan yang kedua lagi, satu tu adalah pemantapan dari segi apa yang kita tengah buat sekarang lah. Perkara-perkara berkaitan dengan pembelajaran digital. Dan yang akhir tu yang saya cakap IPGTBN tu tak capai. Yang akhir itu adalah kandungan digital. Dan apabila kita bercerita tentang kandungan digital, apa agaknya rakan-rakan fikirkan bila kita kata kandungan digital? Boleh tak saya buka soalan ini kepada Cik Azman? Dr. Azman. Dr. Azman, kawan baik saya ni. Dr. Azman Jaiz ada? Okey. Ada tak? Betul lah tu. Okey. Kandungan digital, rakan-rakan, cuba fikir. Apa kandungan digital? Contoh kandungan digital. Dalam DAPED, dia ceritakan tentang OCW yang tu dah tak berapa guna sekarang, Open Courseware. Lepas tu OER, Open Education Resource. Digital ni, OPD ni adalah salah satu open education resource sebab kita bagi pada orang. Walaupun di tempat saya masih ada lagi orang yang mengatakan bahawa intellectual property dia tak boleh share dengan orang lain. Saya bayangkan sangat dinamiknya kita punya pendidikan sekarang. Kalau kita buat hari ni OPD, kita dah kena tukar dah untuk semester depan sebab kita tengok perkara-perkara baru sedang berlaku sangat cepat. Okay? So memang kalau kita simpan lama-lama dia akan jadi perkasam lah. Takut orang tak nak makan. Okay. Dan kandungan digital satu lagi adalah apa? Cuba cerita. Apa kandungan digital yang ada sekarang di keliling kita? Boleh tak? Bagi contoh satu. Dr. Bob ke? Dr. Bob dari Afzal. Video. Terima kasih Dr. Syirah. Saya tak pasal Dr. Syirah ada. Video. Okay. Video apa? Video apa? Instructional video kan? Video lagi interaktif. Betul. Dr. Mahani. Dan video apa lagi? Webinar, betul tak? So, tiap-tiap hari kita belajar. Semalam saya baca 96% pelajar menggunakan video untuk belajar secara kendiri. Pelajar sekolah. Okay? Yang itu tu dia tengok Asia Tenggara. Okay. Bukankah video showcase kita tu adalah satu kandungan digital? Okay. Apa yang kita lihat sekarang, bila kita kata showcase, orang menganggap bahawa showcase itu adalah satu proses audit. Ia adalah satu proses penilaian. Tapi penilaian yang saya quote dalam masyarakat madani dengan rektor punya ucapan bahawa kita perlu bermesyuarah. Jadi bermesyuarah itu adalah dengan cara kita membuat showcase tu apabila kita membentang, kita berbincang dan memberi maklum balas. Bukankah itu mesyuarah? Dan apabila kita bercerita tentang 6C, Global 6C, bukankah kita memberi ruang kepada yang ingin mencuba, terutama dalam bidang akademik, dalam memanfaatkan kompetensi digital, kompetensi dari segi komunikasi dia, kolaborasi dia, kreativiti dia, semua ada di situ. Dan bila kita bercakap dalam showcase tu, bukankah kita memberi ruang kepada pelajar dengan pensyarah untuk berlatih, untuk bersasiah dalam digital supaya menjadi warga negara digital yang berkesan. Saya lihat showcase itu adalah satu spirit. Okay? So kalau rakan-rakan pensyarah bertanya lagi tentang showcase, itu adalah sebenarnya proses digital. Okey,
Dan kemudian kita nak kaitkan mapping kepada pula menjajarkan kepada dokumen dasar pendidikan digital. Dan dia mempunyai, dia baru diluncurkan pada 28 November 2023. Dia ada 6 teras utama dan sasaran utama dia adalah untuk menghasilkan murid yang fasih digital. Bukan celik IT, bukan lagi literasi dalam PMK tetapi fasih tu maknanya sudah macam saya bercakap sekarang lah, saya fasih bercakap dalam bahasa ibunda saya. Sebab apa? Ini yang Prensky tahun 2011 katakan bahawa digital native dengan digital immigrant. So pelajar generasi alpha ni adalah digital native dah sangat-sangat digital native. Dan kita adalah digital immigrant yang ada dah jadi digital native. Jadi kan bila kita bercakapkan bahasa tu, digital adalah sukses sekarang. So apabila dia kata murid fasih digital ni, murid yang sangat dia guna digital ni macam dia guna pensel dengan pen yang kita guna sekarang. Okay. Mishra dia kata kenapa orang menentang kepada impact teknologi tu, sebab dari teknologi pensel menjadi teknologi seperti komputer. Pensel ni kalau tumpul kita boleh sharpen, tapi kalau komputer kalau rosak dia tak tahu nak buka komputer tu, tak tahu nak pindah. Itu sebabnya menjadi satu resistance. Okay, itu punya Mishra cakap ya. Okay, so 6 terasnya adalah kita kena bergabung secara mesyuarah, secara kolektif untuk menghasilkan pelajar-pelajar generasi yang akan datang tu adalah murid fasih digital. Okay, dan oleh itu kita perlu menjadi kompeten dalam digital. Okay, so ini strategi-strategi dia. Dan disebabkan itu sama juga dengan apa yang kita bercerita tentang KPPB, dia mempunyai nilai budaya kepimpinan. Maknanya pemimpin pun kena kompeten digital, pemimpin pun kena menyokong. Itu adalah coherence dalam KPPB. Dan pengupaya infrastruktur dan infrastruktur ini memang kita letak dalam dasar. Dalam dasar tu mula 2019 kita memang target accessibility infrastruktur adalah 80%. Okay? So apabila pelajar dah pulang ke sekolah, pulang ke kampus, inilah yang kita discuss bincang dalam JK pembelajaran digital. Okay? Dan kalau lihat teras nombor 5 kandungan digital berkualiti, okay? Memperkasakan pelantar pembelajaran digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Okay, lepas tu strategi dia memperkasakan sumber pendidikan digital. Jadi rubrik itu, showcase ini, apa yang kita buat sekarang adalah untuk memperkasakan sumber pendidikan digital yang sesuai dengan teras kelima. Ini dasar ya, dasar. Jadi memang kita kena buat. Okay? Dan T6 adalah rakan strategi yang committed. Maknanya dia menggalakkan, sekarang kita tengok dalam digital ni, kita tengok the big providers, Google, Microsoft dengan Apple. Okay? So ini sesuai dengan dalam model reka bentuk pembelajaran kita bahawa itu adalah rakan pembelajaran. Okay? Yang kandungan digital dengan infrastruktur itu manfaat digital. Kandungan digital saja memanfaatkan digital. Pendidik yang kompeten, mereka kena tahu apa pedagogi masa kini. Okay? Dan persekitaran pembelajaran digital itu adalah infrastruktur dan infrastruktur. Sebab infra kita bukan hanya hardware sahaja. Kelas kita mempunyai infra dan juga info. So sebenarnya memang kita on the right track. Yang sekarang ni apa kita perlu buat by next year apabila 2025 dapat dah selesai, tercapai patutnya, maka strategi ini yang kita akan teruskan. Jadi kalau lihat tadi, berilah konsep madani ke, dasar pendidikan digital ke, memang kita tak syok sendiri sebab semua benda ni adalah sejajar dan seiring dengan apa yang trending sekarang, apa yang diperlukan, apa yang relevan pada dunia sekarang. So lihatlah balik pada model KPPB ini dan lihatlah balik bahawa inilah kita punya kompetensi yang kita nak capai dalam pelajar-pelajar kita. Dan cara nak mencapai ni adalah mengikut model yang kita kata berkait dengan pembelajaran kontemporari. Jadi dia akan berkisar. Masalahnya hari tu kita hanya berkisar pada sini je. Sebab apa? Ramai sangat argue pasal pedagogi. Ramai yang sangat. Bila kita bercerita tentang satu sebab kita datang dari multidisiplin, disiplin yang berbagai. Dalam pendidikan, di bawah pendidikan ni kita ada pelbagai disiplin. Ada hard sciences, ada soft sciences. Jadi pandangan soft sciences lain, social, sains sosial. Hard sciences seperti kimia, fizik itu pun dia lain. Jadi kan kita banyak berada di kapasiti pedagogi ni sebab apabila kawan-kawan kita dengan kita ni dah bekerja dah 30 tahun, macam tahun ini saya dah sampai ke 30 tahun saya mengajar, maka kita akan rasa macam kita tahu perkara itu. Ini Alvin Toffler kata kena ambil. Sebab apa? Sebab generasi kita lain, kelas kita akan jadi lain. Dulu, kenapa kita argue kata perlu pelajar-pelajar nak concentrate pada PDP. Jadi tak perlu tengok showcase. Sebab kita pandang PDP pelajar hanya berlaku dalam kelas sahaja. Padahal dalam model ini kita ada 3E. E ni adalah extension. So macam mana kita mengajar, kita mereka bentuk, redesign the learning experience supaya apa yang pelajar belajar dalam kelas tu dia boleh bawa ke dunia luar, yang boleh contribute kepada society,
yang boleh digunakan pada setiap hari. So dia dah jadi satu ekosistem. So maknanya kalaulah kita buat statement bahawa pelajar kena concentrate dalam PDP ataupun kita banyak aktiviti kat luar nak buat, jadi kan kita merungkai dan merangkai tu kita kena betulkan. Sebab kita kata sendiri bahawa E ni adalah extension dan kita juga katakan bahawa A, B, C, D ni apabila pelajar bekerja dengan berfikir ni, kalau lihat di sini, saya cuba besarkan saya cubakan, kejap, saya dah lupa control shift apa. Kalau kita tengok di sini, kita cakap pelajar di sini ni kan kalau tengok yang nombor 3, 4, 5 ni, dia dah sampai ke dunia luar. Tapi malangnya, kita masuk, kita gunakan Google Classroom tak seperti Google Classroom. Kita hanya upload dengan download dan beri komen sedikit je, feedback formatif kita. Maka kita yang bekerja di sini dan pelajar pun kadang-kadang dia berfikir, kadang-kadang dia buat. Sebenarnya kita nak suruh pelajar di sini supaya dia mencipta. Dan dia dah sampai satu level. Level 5 ni adalah level inovasi. Cuba baca apa yang tertera di sini. Dia kata sesuatu yang bukan biasa. So that's why kita ada 3R. Tapi kita choose to melihat P dan P hanya berada di dalam kelas di sini sahaja. Di mana kita bercerita tentang konsep, di sinilah kita bercerita tentang definisi dan saya tanya pelajar setiap kali saya tanya, okay, lepas tu apa pensyarah akan buat? Dia kata bagi tutorial, kuliah, bincang, pergi depan present. Lepas tu buat snack. Gitu sahajalah tinggal dalam Google Classroom. Jadi sampai ke mana pelajar? Dia berfikir tapi kat mana extensionnya? Itu sebab dia penting extension. So jadi perkara-perkara begini sangat sejajar dengan dan relevan dengan keadaan masa kini. Especially bila kita ada AI. Ada banyak perkara yang kita kena tambah baik dan masih lagi dinamik sebab kita nak explore tentang benda. So itu tentang model keseluruhan. Jadi kita kena fikir sekarang apabila kita kata contemporary, bila kita nak buat DLU, contemporary siapa? Bukan contemporary kita, contemporary pelajar. Saya bilang dah banyak kali dah. Contemporary bukan pelajar kita, contemporary pelajar di sana, di luar sana yang akan jadi anak murid pelajar. Okay? So yang penting kita memberi TBI itu kita fikir sebab apa? Sebab kita nak bagi pengalaman kepada pelajar. Sekarang ni pengalaman pelajar adalah menghafal konsep. Kita discuss pasal konsep, definisi keterampilan berbahasa contohnya. Lepas tu habis kuliah bagi tutorial. Kita membuat aktiviti tu seperti student centered tapi sebenarnya kandungan yang kita cerita tu adalah kandungan tentang definisi sahaja. Why not kalau definisi tu kita kaitkan dengan rakan pembelajaran, walaupun definisi hanya membincang definisi, kita bercerita dengan orang lain, kita bagi mereka ruang untuk berlatih global analysis. Okay? Dan saya lupa nak sebut satu lagi ini. Ramai yang fikir ini adalah additional. Sebenarnya dia bukan additional. Beza ya. Sekarang ni apabila mereka bentuk pembelajaran, kalau dulu kita buat nota, kita tak tengok pelajar dulu walaupun kita pernah belajar ABDIE tu analyze pelajar dulu, kita analyze objektif, lepas tu kita mula merancang aktiviti dan baru kita fikir penilaian. Dan kalau dalam jadi pensyarah ni kita kata kita tengok apa penilaian dalam MK dan kita ambil sebiji-sebiji dalam tu. Kita tak olah dari segi apa soft skill yang perlu dia ada. Mungkin ada yang buat bagus tapi sebenarnya dari mula kita fikirkan aktiviti selepas kita buat ketetapan untuk pentaksiran summative dengan formative yang bawa kepada summative tu, sebenarnya kita dah mula kena bagi pelajar own their learning. Ini yang kita kata co-design dengan co-create. Sebab apa? Aspirasi ni kita cakap pada pelajar, what do you sasarkan? What do you aim? Dari TBI ni apa you aim? So itu adalah aspirasi. Now you build perhubungan sebab you dah aim, this is your learning process. Learning process you perlu orang guide you. So you bina hubungan dengan orang-orang yang boleh guide you. And this is actually rakan pembelajaran. Dan semasa you bina dengan your aim, you bina hubungan tu, then you need to learn berinteraksi. And interaksi itulah sebenarnya, interaksi nak mendapatkan ilmu, itulah belajar cara belajar. So dia start daripada mula-mula mereka bentuk untuk pelajar tu co-design dengan co-learning. Bukan additional. Lepas kita bagi nota-nota, kita bagi lecture, kita bagi tutorial, okay, macam mana nak bagi aspirasi pada student. Sebenarnya aspirasi ini, the students set their learning goals. Itu yang kita kata personalized learning. Bukan hanya student. Bawah student centered ni dia banyak. Dia ada differentiated instruction, dia ada distributed instruction, dia ada personalized learning. Jadi bila kita kata personalized learning, dia memang untuk setiap orang lah. Itulah yang Vygotsky kata zone of proximal development. Kita berada di situ untuk kita membantu pelajar sampai dia boleh kita. Okay? So faham ya model-model ni. Kenapa kena cerita? Sebab itulah membina kepada the foundation of nak bina KPP, DLU, OPD. Okay? Jadi bila kita tanya siapa, bila nak redesign learning experience, kita kena tahu what is relevant now. Dan Alhamdulillah, memang kita dalam kapal kita ni dinahodakan oleh rektor tu, kita menuju ke arah pendidikan 2030. Saya dengan
Kat mana kita tahu? Okey, dari showcase tu kita tahu. Apabila kita ada perbincangan, mesyuarah, kita ada dokumentasi dalam bentuk kandungan digital, itulah kita tahu bahawa those evidence yang menunjukkan bahawa IPGM ini menuju ke pendidikan 2030. So, macam mana kita nak memantapkan itu target kita pada tahun ini? Itu dengan melalui, lepas kita merancang OPD, melalui DLO ataupun kita merancang TPPB dan sekarang kita nak merancang OPD. Jadi dalam merancang OPD ni sama juga dia adalah berdasarkan OPD. Saya tak mahu saya belum kataan, dia berdasarkan TPPB. Ulang balik OPD berdasarkan TPPB yang dalamnya selepas kita fikirkan model-model yang ada di dalam kerangka TPPB itu, kita fikirkan macam mana kita nak sampaikan ilmu kita tu. So kita kena fikir pelajar kita ni orang macam mana. Adakah dia yang just duduk sahaja, yang hanya menerima, dialah robot, kita merobotkan manusia tahu selama ni. Kita merobotkan manusia disebabkan revolusi industri yang pertama. Okay, boleh tengok history of education and technology. Dia hanya mendengar, dia mengikut dan best sekali dia tak ada identity. Dia tak ada entity, maknanya kita tak kenal dia. Okay, tapi kita kata kita move on, kononnya contemporary. Okay, pada awalnya ini adalah intipati untuk abad ke-21. Tapi contemporary learning ni adalah cara pelajar kita belajar sekarang. Dan mungkin kita pun dah melalui pembelajaran ni tapi kita tak sedar. Sebab apa? Kita hanya melalui pembelajaran ni semasa kita di luar pejabat, di luar kelas. Masa nak belajar pakai tudung, masa nak belajar Khairul Amir untuk memasak, sebenarnya kita melakukan semua benda ni. Sebab setiap hari kita adalah globally connected citizen. Tapi masalahnya, masa kita memakai topi sebagai guru, kita mula balik kepada sini. Sebab ini kita dah biasa. Keadaan berapa puluh tahun kita belajar dan kita mengajar, ini adalah keadaan yang biasa. Ramai yang dah pergi ke sini di bawah label project based learning, problem based learning. Tapi sekarang in realitinya, informal learning pelajar adalah boleh. Jadi kita nak bawa cara pelajar belajar tu masuk ke dalam kelas kita supaya dia boleh membina kepada extension. Okay? So kita pilih contemporary pedagogy. Ni Horizon Report tahun 2023, boleh tengok bahawa dalam Horizon Report ini yang ditekankannya banyak kepada AI, banyak kepada micro-credential. Okay? Itu yang saya cerita tentang homeschooling tadi. Melalui micro-credential, kita tak perlu pergi ke universiti dah. Boleh kumpul-kumpul. Saya nak kongsikan balik. Ada wakil daripada Temenggong Ibrahim kan, yang masa buat webinar dulu bahawa kita sekarang ke arah flexible learning. Okay? Jadi bila flexible learning ni, pelajar, ini saya quote Prof. Zaidatun. Di UTM, pelajar dah boleh, contoh, kalau pelajar yang dapat, yang katakan 2 tahun, dia nak ambil degree dalam education, katakan dia berhenti sekejap, lepas tu tiba-tiba dia dah bekerja dekat hospital, dia rasa minat jadi doktor, mengambil micro-credential, dia boleh jadi doktor. Okay? Sama juga lepas SPM, selepas ini saya quote Prof. Zaidatun ya, kata selepas ini, akan ada kemungkinan untuk pelajar, dia dah memang plan, pelajar lepas SPM dia boleh bekerja dahulu. Selepas 2 tahun dengan CJ bekerja, dengan pengalaman bekerja tu, dia boleh baru nak sama universiti. Tak semestinya terus masuk matrik ke pre-U ke. So itu adalah kita ke arah itu sekarang. Disebabkan ramai yang dianggap pelajar-pelajar yang tidak minat datang. Dan disebabkan itu juga ada perkataan homeschooling dalam website KPM. Jadi dia sebenarnya it boils down to the different generation cara kita hidup. What is the design of ourselves? Okay, kita adalah design orang X. Kita ada ramai juga di sini Y, dan pelajar-pelajar kita design dia adalah Z dan Alpha. Alpha ni adalah anak murid. That is the ultimate goal untuk mengajar Alpha. Jadi nanti dilihat, boleh rakan-rakan boleh baca di sini ya. Jadi kenapa nak kena manfaatkan digital? Sebab kita dah kata secara dalam polisi ataupun dalam dokumen yang ada sekarang ni, memang kita nak biar sampai pelajar-pelajar ni bukan hanya boleh mencipta tapi boleh melatih orang lain secara digital. So kita jemukan itu di dalam DLOPD. So ada sumber untuk kejelajahan digital dan saya nak cerita kenapa saya masukkan ini dari dulu. Dulu saya tak explain, saya skip, sekarang saya dah boleh explain kenapa. Orang X dia hidup dengan teknologi sebegini. Dia hidup masa dia belajar kat U dulu, teknologinya tak boleh nak upload video, tak boleh nak menggunakan interaktiviti. Yang ini adalah read web sahaja. Yang bila web 2.0 kita ada Friendster, MySpace, Facebook yang mula tahun 2008 tu, itu adalah 2.0. 2.0 kita berinteraksi sahaja. Jadi 3.0 adalah sharing dan dia ada intelligence di dalam itu. Saya dah letak benda ni lama tapi saya tak explain. Saya tengok dulu sebab banyak perkara takut jadi cognitive overload. Jadi masalahnya kita belajar dalam sebelum ada internet, bila kita nak jadi guru tu kita berada dalam read only web. Lepas tu ada yang Z tu dia Y, rakan kita yang generasi Y dia duduk read and write web. Dia discuss sahaja.
Jadi kan pembelajarannya dia tak berubah sangat. Tapi bila ada artificial intelligence sekarang, dia ada sharing dalam Google Drive, Google Workspace for Education, ada Microsoft 365, dia dah mula ada read, write, web and sharing. Web 3.0 adalah, keyword dia adalah sharing. Okay? Jadi, kita terbiasa menggunakan pencil, kita biasa dengan keadaan di mana read web sahaja berlaku. Yang itulah kita bawa dalam Google Classroom. Jadi, kita read sahaja. Okay? Lepas tu, komennya tak ada. Kita pun mengajar dengan cara dulu. Kita masih selamat untuk mengajar cara dulu. Sebab apa? Saya pusing balik. Saya terpaksa cerita ni sebab kita nak bina pada OPD. Sebab apa kita masih selamat untuk kita tidak berubah lagi dalam pengajaran kita buat masa sekarang. Dalam pengajaran yang sedia ada ni. Sebab generasi Z-nya adalah seorang yang multimodal. Apa maksud multimodal? Multimodal ni dia boleh kertas, dia boleh AI dia boleh, semua dia boleh. Jadi kita masih selamat. Tapi pelajar-pelajar Z ni, kelakar yang kita ajar ni, bukan kelakar yang kita ajar ni, dia akan keluar mengajar generasi alpha. Bukan kita akan berdepan dengan generasi alpha, dia orang yang akan berdepan dengan generasi alpha. Jadi generasi alpha dia bukan multimodal lah, dia virtual totally. Dan dia adalah co-creator dan dia rujuk kepada chatbots. Jadi apa yang kita buat berzaman dari 1, 2 sampai X, Y, Z ni memang kita kena transform sebab anak murid kita yang habis dilahirkan pada tahun ini, Alpha 2024, 2025 akan ada generasi Beta, mereka mempunyai ciri-ciri pembelajaran yang berlainan. Okay? Jadi kan anak murid kita kesian. Sebab apa? Kita diajar oleh orang-orang masa perang dunia pertama dengan kita. Okay? Dan kita dah biasa dengan keadaan itu, sama juga dengan generasi Y. Kita duduk sekolah, kita biasa dengan keadaan itu. Jadi, kita masuk mengajar, DNA kita tu mengajar cara orang sini. Jadi, pelajar kita ni, bila dia keluar, dia user yang digital yang sangat tegar, hardcore. Tapi bila dia pakai kopi cikgu, dia mula ikut kita macam tu. Itu timbul jadi disengagement. That's why kita kena fikir tentang kandungan digital yang kita. Okay? So, kenapa pemanfaatan digital? Jadi, ini adalah salah silah kenapa kita mengajar begitu. Sebab generasi X, Y, apa yang sebelum itu adalah orang-orang yang hanya membaca web sahaja. Okay? Generasi Y dengan Z, dia read and write web. Kita tahu, kita buat benda tu tapi kita tak buat dalam teaching and learning kita. That's why we need to redesign our learning experience. Oleh itu, saya ceritakan tentang metafora pembelajaran di mana kalau dulu kita buka kepala pelajar ni hanya untuk isi input sahaja. Itu sesuai dengan apa antiquated. Okay? Dan bila kita participate, okay, kita buat problem based learning, project based learning sesuai dengan that yang kita sebut tadi yang ada tiga jenis pedagogi. Tapi sekarang the knowledge creation metaphor memang kita kena melalui. Sebab apa? Dia menganggapkan bahawa semua perkara berlaku dengan guru di sana, pelajar di sini, di tengahnya ada medium yang kita share. That is actually the DLE. So interdisiplin pun penting sebab kalau kita lihat pada diagram di sini bahawa tidak ada benda yang hanya 2D. Dia sekarang kita ada 3D, 6D, hidup kita pun memang bukan hanya 2D. Dan ditekankan juga dalam OECD beserta dengan learning science. Jadi gambaran keseluruhannya, saya kecilkan, gambaran keseluruhannya maka apa yang kita ajar, okay? Apa yang kita ajar untuk merungkai ni, interdisiplin ni, memang kita kena fikir pada peringkat mikro dengan makro. Bukan hanya dalam kelas. Bagi kampus yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar dia hanya nak belajar dalam kelas, kita sebenarnya berada pada peringkat mikro sahaja. Sebenarnya apabila kita merancang PT02, kita merancang apa-apa pun pada awal sebelum adanya BPK, itu sepatutnya kita mula fikir tentang apa hubungan dalam kelas ni dengan peringkat makro dengan mereka. Jadi sepatutnya kampus yang cantiknya dia merancang untuk menyediakan pelajar guru kalis masa hadapan yang kita bina dari ilmu pengetahuan yang kita rangkai di dalam kelas dan kita bagi pengalaman dia. Contoh, kalau let's say kata satu pelajar ni, satu kohort ni, tahun ni semester ni dia ada 7 kelas, 7 kursus. Okay? Jadi kursus 7 kursus tu katakan kita ada 3 perkahwinan interdisiplin. So, dari 3 perkahwinan interdisiplin tu, kita bagi big idea. Apa fungsi big idea? Big idea ni adalah untuk memberi pengalaman dia melakukan sesuatu, learning by doing, learning by being. Itu tu UNESCO dah bagi lama ya, tahun 2012 lagi, learning to be. Learning to be what? Guru kalis masa hadapan yang boleh menyediakan pelajar kalis masa hadapan. Dan ini semua apabila kita rancang dengan sebaiknya melalui TMR, ia memberi nilai tambah kesejahteraan dunia. There are so many conflicts here dalam dunia sekarang. Macam mana kita nak atasi? So it begins from our class. It begins on how we design the learning experience kepada pelajar. Dan kita guide dia orang melalui essential question dan dari situ mula kita fikir what would be the activity yang sesuai untuk memberi pengalaman ini kepada pelajar. Dan dari situ sebab pelajar ni kita kena ingat bila kita kata global,
dia adalah 24 jam, 7 hari, 365 hari. So, dia sepatutnya boleh diakses. One of the criteria untuk OPD adalah dia boleh diakses di mana-mana walaupun tengah malam pun, sebab mungkin pelajar kita travel. Macam sekarang, ada time yang apabila saya nak temukan pelajar dengan orang di luar, dia perlu bangun pukul 2 pagi. Jadi OPD kita perlu diakses di mana-mana bila-bila masa. Jadi OPD ni amat penting sebab dia menggantikan kita, sebab kita bukan robot untuk bangun 24 jam. Kita gantikan suara kita, hasrat kita, cara kita membimbing dalam kelas, kita letakkan dalam OPD. Oleh itulah interaktiviti itu penting. Sebab apa? Nanti kalau kita letak video sahaja, apa jadi pada video tu budak tak tahu sebab tak ada. Dan dia sepatutnya boleh diguna sampai bila-bila. Kita tambah baik apabila ada satu perubahan atau ada sesuatu yang dinamik, kita tambah. Jadi pada masa yang sama, dia membantu rakan-rakan kita dalam kampus yang lain. Sebab senang nak buat OPD ni, dia membantu rakan-rakan kita untuk dia replicate dan masukkan dalam. Selalu orang tanya apa beza Google Classroom dengan Google Site. Dia bukan masalah fitur tu, dia cara kita menggunakan Google Classroom. Cara kita gunakan Google Classroom sama dengan cara kita guna Google Site. Itu isunya sebenarnya. Kita gunakan Google Classroom seperti kita belajar dulu masa read only web, masa web 1.0. Okay? Benarnya Google Classroom tu sangat banyak fitur yang kita boleh buat, kita boleh berinteraksi macam cara kita berinteraksi dalam kelas. Tapi kita tak buat tu. Kita buatkan tempat itu jadi tempat yang upload konten, download konten. Jadi of course kita akan tanya, pensyarah akan tanya, kenapa nak kena buat Google Site pada masa yang sama Google Classroom? Dia tak ingat bahawa Google Site itu adalah sumber bahan aktiviti dan Google Classroom itu tempat betul-betulnya kita membimbing, kita scaffold, kita melihat, kita tengok grade pelajar, kita tengok keupayaan dia supaya dia boleh mencapai TBR. That is the difference between Google Classroom dan Google Site. Tapi masalahnya kita gunakan Google Classroom tu seperti kita belajar dahulu, sebagai read only web. Jadi kita question, why do we have to do Google Site? Padahal Google Site tu adalah lebih memudahkan. Ingat tadi saya kata EEA, accessibility satu lagi. EEA, Google Site itu dia meningkatkan efisiensi percakapan dan dia appealing. Kalau Google Classroom tu kan biasa sahaja Google Site. Kita boleh menghias. Okay? So cerita tentang apa pengajaran dan pembelajaran. Jadi menitik kepada KPPB, kita letakkan 5 elemen. Itu kita fikir tentang reka bentuk pembelajaran, SLN yang menyambung kepada reka bentuk pembelajaran, dan dalam KPPB tu kita kena fikir macam mana kita nak bawa pelajar sampai dia boleh extend, macam mana dia boleh bukan hanya engage dengan enhance. Jadi macam mana bila pelajar tu dia dah ada aspirasi goal dia untuk own dia punya learning, so how do we bring them there? Okay, so itu bergantung kepada rigor relevan dengan relationship yang pelajar akan bina dengan bahan kita, DLO kita tu. Okay, dan ini semua membawa kepada kompetensi IHC. Jadi DLO kita atau OPD kita perlulah senang accessibility, perlulah boleh digunakan kembali. Okay, kita kena question ya bila kita guna Google Classroom. Orang kata kalau tak mau buat Google Site nak kena guna Google Classroom. Macam mana nak reusable? Boleh nak reusable, dia jawab okey saya buat copy. Okay, macam mana awak nak bagi copy pada semua pensyarah dalam 2020? Ke mana pelajar tu? Kita namakan dia objek pembelajaran digital. Objek tu patutnya facilitate learning. So macam mana pelajar nak akses pelajar lain? Dia kena pergi banyak step. Pergi pada pensyarah ni, pergi make copy pada ni, luar pada pensyarah. Ada 3 step at least. Sekurang-kurangnya kita buat OPD dalam Google Site, bukankah hanya satu step sahaja? Pelajar terus pergi kepada Google Site dan dia replicate apa ada dalam tu, ataupun pensyarah replicate apa yang dalam tu. Dan replicate tu tak perlu ada bahan-bahan lain. Kita pergi ke kedai pun, kalau kita beli buku teks atau buku aktiviti, kita tak mau yang berconteng. Jadi kenapa? Kita boleh letak apa? Okey, bila kita kata co-design dengan co-learn, boleh kita ambil bahan pelajar yang terbaik, kita bagi sebagai contoh untuk budak lain benchmark. Okay, this is the way dia akan buat. Tapi we do not have to give all sebab it defeat the purpose. Where will the learning take place? Kalau we put in all the documentation there, it becomes just a content management system. Okay, if you put in everything into Google Site, orang lain budak boleh pilih. Setelah you put a catalog, budak boleh pilih. Okay, saya nak jawab ini, copy sikit, copy sana, copy sini, tak payah. So do not make your OPD tu sebagai satu documentation. You put in for the sake of learning. Bukan put in for the sake of aesthetic or for the sake of documentation. Tak. Because kita namakan OPD. The keyword there is pembelajaran. Okay. So bila kita cerita tentang pembelajaran, memanglah dia kena interaktif. Dan saya ceritakan interaktif ni banyak cara. Okay. Kalau rasa macam tak boleh dalam apa yang saya nak tunjuk, ambillah yang kita senang.
In the next step kita belajar. Tapi untuk dapatkan yang terbaik, you be recognized through penarafan. So you do your best so that bila kita lalukan rubrik tu, kita nilai melalui rubrik tu, you are actually producing the best quality. Okay, so interaktif ni banyak cara. It's not a problem, kita tak paksa orang, tapi if you want to be recognized, then you do the best according to the quality. Okay, dan metadata ini juga penting sebab ini adalah application untuk kita kena pasti. Sebenarnya metadata ni kita perlu lagi fikir dari segi hashtagnya, sebab sebenarnya mana-mana pun browser, kalau kita guna hashtag yang betul, kita senang cari. Saves us. Balik kepada teknologi membawa kepada kecekapan. Okay, so metadata ni kita akan explore. Dan ini adalah yang saya kata tadilah. Kalau let's say, kalau ada orang tanya lagi, what is the story behind the OPD tu, boleh buka presentation ni dari Google Slide. Okay, masih loading. Ini. Okay. So this is the behind, the making of the DLO, the making of the movie kan. Okay, so bolehlah klik ke sini. Tadi saya salah. Jadi, ini adalah contoh. Saya ada bagi dua contoh. Satu yang standalone dan satu adalah interdisiplin. Dan interdisiplin ni tak ada EP ya, sebab dia RMK. Okay, boleh lihat. Dan dalam dua contoh ni, saya lebih senang untuk bercerita tentang yang bukan pasal dia standalone, tapi disebabkan dia punya screen design dia. Masa multimedia ni, kita belajar tentang interface design, cara macam mana kita nak berinteraksi dengan komputer, dan dalam interface design tu kita belajar tentang screen design. Sebab apa? Screen design ni yang membuatkan pembelajaran, membantu pembelajaran berlaku. Kalau dah terlampau banyak teks, dia akan jadi cognitive overload budak. Sama juga kalau kita sekarang budak-budak suka tengok visual, kita pun suka tengok visual. That's why kita ada sketch note, kita ada mind map, kita ada peta writing, sebab lebih senang untuk kita digest. Okay, so saya akan tunjukkan contoh ini. Ada saya yang bebe je seorang-seorang. Okay ke? Baru ingat nak menanya orang. Okay, thank you. Ya, saya posting balik. Alright, okay, then contoh dia adalah ini. Ini adalah JAPT server dan saya tak share. Okay, sorry. This is how it is set. Tema dia saya gunakan sebab masa tu kita dalam PKP. Jadi budak masih lagi berada di rumah. Jadi saya buat tema ni, tema yang menggunakan papan. Papan apa? Papan yang mencerminkan dia punya pembelajaran tiap minggu. So ini it can be a visual board ataupun it can be a table. Itulah saya kata macam mana tukar kan, mana boleh cawan duduk kat papan. Cawan ni kira apa, orang kata magnet je lah, magnet untuk senyum je. Kalau tak, sebenarnya saya nak letak cawan yang ada air dalam ni. Ini telefon. Jadi saya buat benda yang sama, termasuk juga dengan pembelajaran. Dan you see, cognitive, saya consider the screen interaction, semua ada di sini. Dan dia begin dengan di sini. Asalnya dia begin dengan apa, profil pelajar. Okay, then these are the things that dia learn. This is the HPK. Walaupun saya tak spell out the HPK, aesthetic punya value. Okay. Lepas tu ini adalah tajuk-tajuk dia yang saya link, dan ini adalah rakam pembelajaran 4X or pedagogy dan origin digital tools, sisi pembelajaran. This is actually part of it, dan planner mingguan ini saya kena tukar selepas ni sebab ini adalah EP sebenarnya, dan saya letak gambar saya di sini supaya you are there. This is part of rigor dalam 3R. 3R tu relationship, you have to build trust budak-budak tu dari awal, sebab kita dalam online, so we put a call for today, they know that who they are learning. That's why gambar kita adalah ambillah gambar macam mana pun, sebab you are telling secara online ya, these things semua ni is replacing you. How you talk, how you think, how you scaffold, how you show yourself, and that is under 3R relationship. Dan saya bagi lebih idea tu secara umum. Am I ready to become pelajar digital masa depan? So di bawah tu kalau tengok, saya tak buat panjang. Okay, hasrat pembelajaran saya letak di sini. Mungkin di bawah ni boleh letak criteria. So 6C apa yang kita nak buat tu, that is additional info. Dalam instructional design dia ada 3 jenis information yang kita nak kongsi kepada yang saya ulang. Ada benda yang wajib, you need to know, and then you should know and you can know. So benda yang, kalau let's say kata benda yang they should know, put it at the main one. Kalau benda yang you can know, put it as a button. So when they click and see apa yang diberitahu, itu adalah basic cognitive overload. Okay, so sekarang saya dah boleh cerita tentang cognitive overload lah, sebab rakan-rakan dah melangkaui cara membuat website. So kita go to the detail for quality. Dulu kita tengok quantity, sekarang ni so we start the navigation start with jom belajar. Okay, bunyi macam kita bercakap dengan dia. Dan sebab kita kata future ready, so apa future ready tu? Apa maksud future tu? Bila gua pelajar klik, kita tengok pandangan kita always have to assume the role of a learner. Itu rule number 1 bila kita buat instructional design. Saya dah menjadi instructional design untuk OUM
dengan Unimas. Dengan Unimas tu 2009, tapi dengan OUM dari 2000, tahun 2000 lagi masa MPS. So memang saya adalah professional instructional designer sebenarnya, and my master's is in that. Okay, dan ini adalah attribute yang diambil dari satu, dah hilang dah dia punya dokumen. Okay, saya tak hilang. The Future of Education 2022. Lepas ni dia akan keluarkan yang 2023 pula, The Future of Education Report. Dan saya suruh, nampak kan navigasi dia. Dia boleh pusing balik ataupun dia nak isi profil pelajar. So kalau dia nak isi profil pelajar, dia klik